Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Tanah Jambu petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran di masjid berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian derma kepada anak-anak yatim bagi kawasan Kampung Tanah Jambu dan Salar. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Lambak Berakas juga tidak ketinggalan mengadakan majlis khatam Al-Quran dan penyampaian derma anak yatim. Majlis diadakan petang kemarin di masjid berkenaan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Pihin Siraja Khatib, Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Seramai 80 peserta khatam antaranya terdiri daripada belia dan belia wanis masjid. Ia diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 24 anak yatim dari Kampung Lambak A, B, Kampung Terunjing dan kawasan sekitarnya. Muhammad Yazlan Syafiq. 27 pesakit kurang berkemampuan dari keempat-empat daerah menerima sumbangan daripada Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC. Antara menyampaikan sumbangan Dr. Haji Mazrul Adimin bin Haji Awang Besar, Pengarah Eksekutif PJSC. Acara tahunan itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat PJSC serta dianjurkan melalui inisiatif bersama PJSC, Ibadah Friendly Hospital Committee dan Medical Social Work Department PJSC. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah Kampung Sungai Akar lewat petang kemarin mengadakan majlis tahlil serta penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim dan orang kurang berkemampuan bagi Kampung Sungai Akar. Sumbangan yang diserahkan kepada 66 penerima adalah hasil tabung anak-anak yatim dan orang kurang berkemampuan masjid berkenaan yang dibuka sepanjang bulan Ramadan. Juga diselajurkan majlis berbuka puasa. Rabi'ah Haninah binti Haji Ali. Persatuan Alumni Kolej Pengajian Siswa Zah Antarabangsa menganjurkan acara santai Kita Imarahkan Ramadan dan Sahur Sabtu. Acara berlangsung di kampus kolej berkenaan di QLab. Pengisian acara ceramah bertajuk Apa Khabar Ramadan Kita yang menyentuh mengenai amalan yang boleh diambil iktibar dalam bulan Ramadan. Manakala acara Sahur Sabtu memberi peluang kepada perniagaan tempatan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana untuk berniaga dan memperkenalkan produk dan perkhidmatan masing-masing. Auda ingin menikmati cucur yang lazat bersama minuman panas. Auda tidak perlu bimbang kerana sebuah kafe tempatan mungkin dapat memenuhi cita rasa Auda. Ikuti laporannya bersama Rosimah Sulaiman. Cucur tirum mungkin tidak asing lagi bagi penggemar cucur tempatan. Menurut pengasas The Cucur Tirum, kafe tersebut dibuka selepas gerai The Cucur Factory miliknya yang beroperasi sejak tahun 2018 mendapat sambutan di luar jangkaan. Kelulusan ijazah dalam bidang kulineri yang diperolehinya memudahkannya untuk mempelbagaikan variasi cucur sehingga mendapat sambutan ramai. Antaranya cucur pisang, udang, ubi manis atau tarap mengikut musim. Sampai masa ni pun people still find cucur tirum, and then lagipun masa ni kami ada membuat macam catering, live cooking. So dari sanalah customer yang benar-benar tahu cucur tirum dari dulu, cucur atau cucur factory yang dulu kan. Dari sana dorang kira dapat trust lah yang cucur tirum ni boleh mengeluarkan cucur yang, if dorang mencari cucur, dapat mengeluarkan cucur yang berkualiti lah. Bagi menghasilkan rasa cucur yang lazat,
pengusaha tempatan ini menggunakan resepi warisan keluarga. Dalam memenuhi cita rasa golongan muda pula, kafe ini turut memperkenalkan cucur pisang keju, cucur cendawan dan wonton goreng yang kini semakin popular. Rosima Sulaiman melaporkan untuk Berita RTV. Orang awam dinasihatkan untuk mengelak entiti dalam talian yang tidak berlesen yang menawarkan perkhidmatan keuangan atau pinjaman wang. Brunei Darussalam Central Bank BDCB membuat kenyataan tersebut selepas mengambil maklum mengenai beberapa akaun media sosial yang menawarkan perkhidmatan pinjaman wang secara haram dan melakukan penipuan dengan mendakwa telah dilantik oleh BDCB serta menyalahgunakan nama, logo dan imej kaki tangan BDCB. BDCB tidak membuat sebarang promosi perkhidmatan keuangan dan menasihati orang awam supaya berhati-hati dengan iklan seumpamanya. Mana-mana individu yang menjalankan perkhidmatan pinjaman wang perlu mendapatkan lesen dari BDCB di bawah Akta Pemberi Pinjaman Wang Penggal 62. Adalah menjadi kesalahan di bawah Seksyen 8-1 Akta Pemberi Pinjaman Wang bagi mana-mana individu menjalankan perniagaan pinjaman wang tanpa lesen dan boleh dikenakan denda dan hukuman penjara jika sabit kesalahan. BDCB juga menekankan mana-mana individu yang menggunakan nama, simbol, reka bentuk atau lambang BDCB tanpa kebenaran bertulis atau menggunakan nama, simbol, reka bentuk atau lambang yang menyerupai nama BDCB dengan tujuan menipu atau menyebabkan kekeliruan atau berkemungkinan menipu atau menyebabkan kekeliruan adalah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 74A Peraturan Brunei Darussalam Central Bank 2010 yang membawa hukuman denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Laporan mengenai individu atau entiti yang disyaki menawarkan perkhidmatan pinjaman wang tidak berlesen boleh dibuat kepada BDCB Financial Consumer Issues di talian 8380007 atau email ke alamat fci@bdcb.gov.bn. Laporan polis juga perlu dibuat dengan segera jika menjadi mangsa kepada aktiviti penipuan seumpamanya. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD komited untuk meningkatkan kestabilan keuangan negara dan menjamin keselamatan semua deposit pelanggan pada setiap masa. Menurut siaran akhbar BIBD sebagai sebuah bank penting dari aspek sistemik di negara Brunei Darussalam, penyebaran kabar angin yang tidak berasas, tuduhan, fitnah atau catatan media sosial yang tidak bertanggungjawab boleh menyebabkan kebimbangan awam yang tidak wajar atau menjejaskan keyakinan orang ramai dan memberi kesan yang boleh memudaratkan kestabilan sistem keuangan. Sebagai susulan kepada pengumuman yang dibuat oleh BIBD pada 2 April 2024, BIBD ingin menjelaskan beberapa perkara. Bagi pemegang akaun yang hanya mempunyai akaun buku simpanan tanpa kemudahan perbankan dalam talian BIBD NextGen, pemindahan dalam talian adalah mustahil untuk dilakukan tanpa kemudahan perbankan dalam talian. Pemegang akaun yang memohon dan diberikan kad debit akan menerima PIN rahsia yang hanya diketahui oleh pemegang akaun itu sendiri. Kaki tangan BIBD tidak mempunyai akses kepada butiran kod PIN tersebut. Jika pemegang akaun memohon dan mendaftar kemudahan perbankan dalam talian BIBD NextGen, pemegang akaun akan menerima pengesahan tambahan melalui one time password OTP yang dihantar sebagai SMS ke nombor telefon berdaftar milik pemegang akaun semasa pendaftaran. Log masuk juga memerlukan kata laluan dan PIN rahsia pemegang akaun. Seperti yang digariskan dalam pengumuman sebelum ini, BIBD ditadbir oleh Peraturan Kerahsiaan Pelanggan yang sangat terkawal menghadkan keupayaan bank untuk mendedahkan maklumat dan butiran kes yang mungkin berkaitan dengan aktiviti jenayah, penipuan atau menyalahi undang-undang. Sebagai contoh, Perintah Pemulihan Aset Jenayah Pindaan 2023 memberi mandat kepada BIBD untuk melaksanakan pelindungan yang mencukupi bagi memastikan kerahsiaan maklumat yang dikongsi termasuk langkah-langkah untuk mencegah tipping off. Sehubungan itu, pihak BIBD dihadkan untuk mengongsikan apa-apa jua maklumat atau butiran mengenai mana-mana kes yang sedang aktif dalam siasatan. Pihak BIBD juga menekankan penyebaran laporan atau kenyataan palsu yang mungkin menjejaskan ketenteraman awam boleh menjadi kesalahan di bawah Akta Ketenteraman Awam Bab 148 dan BIBD berhak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut.
BIBD terus komited untuk melaksanakan langkah-langkah keselamatan dan bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang di negara Brunei Darussalam untuk menjalankan siasatan yang komprehensif. Keberkesanan kerjasama ini diketengahkan dengan penangkapan 7 individu yang dikaitkan dengan sindiket penipuan telefon. Dalam usaha berterusan BIBD untuk memahami dan mengurangkan risiko, pihak bank turut menerima beberapa aduan daripada para pelanggan mengenai kes-kes pemindahan dana tanpa kebenaran. Antaranya akses tanpa kebenaran seperti berkongsi butiran log masuk dan pengambil alihan akaun seperti meminjamkan atau menyewakan akaun. BIBD sentiasa dan akan terus mengukuhkan protokol yang ketat untuk melindungi akaun milik pemegang akaun BIBD daripada ancaman keselamatan. BIBD ingin memberi jaminan kepada orang ramai bahawa platform perbankan mudah alih BIBD NextGen adalah selamat dan terjamin. BIBD juga mempunyai dasar toleransi sifar untuk penipuan sama ada dilakukan oleh pihak luar atau orang dalaman. Para pemegang akaun dinasihatkan untuk melindungi butiran akaun mereka dan tidak mengongsikannya dengan sesiapa sahaja.